A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bersyukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi nak tengok live ni, dan terima kasih sangat-sangat atas sambutan yang sangat-sangat uh, sangat-sangat memberansangkan, dan saya terharu sangat-sangat. Saya paling penting sekali, saya nak mohon ampun dan maaf kerana uh, semalam semalam saya tak live, kemudian pagi ni, tengah hari, petang, dan saya tak live. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya semalam terpaksa balik ke kampung. Jadi ada urusan sekejap dekat Baling. Jadi Baling tak dapat line lah. Jadi saya minta maaf sangat-sangat, dan akhirnya jadi ada orang tanya, Kak Kiah ni saya punya PA ke? Adalah, saya bukan Kak Kiah bukan PA. Waalaikumsalam semua. Okey, Kak Kiah bukan PA, tapi Kak Kiah adalah orang yang paling dekat dengan saya, dan dia bertanya kan, Tuan semalam on ke tak on? Saya tak boleh nak reply. Dia tinggal baru masuk mesej, dan kemudian tadi Kak Kia tanya saya, Tuan malam ni live tak? Sebab macam ramai yang tanya. Jadi dia yang tanya, saya bagi tahu lah saya dekat kampung, ada urusan. Jadi dia doakan. So tanyakannya, orang tahu kata saya balik kampung lah sekarang ni. Nah, saya tak mau bagi tahu, takut nanti orang salah faham saya langgak PKP. Tak, saya tak langgak, okey. Ada urusan sekejap yang penting, yang mana kita terpaksa balik kampung sekejap. So lagipun tak jauh juga, dalam satu daerah sebelah je. Okey, jadi memandangkan daerah pun dah kelonggaran PKP, jadi balik pun ada urusan yang penting sahaja. So minta maaf sangat-sangat buat anda semua yang menantikan saya semalam, dan Alhamdulillah, apa yang paling penting lah bagi saya kan semalam dan hari ni, semalam saya dah bagi saya dah lancarkan e-book saya tu, iaitu e-book yang berkaitan dengan persediaan seorang isteri sebelum dia buka kes pasah. Dan yang paling best sekali adalah sambutan yang sangat-sangat, Alhamdulillah, baru lepas kena moreh. Jadi yang bestnya, Alhamdulillah, ramai orang memberikan sambutan yang hangat, sehingga kan kalau tak sempat lah nak email tu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi satu perkara lah, bila ramai sambutan yang macam tu, satu perkara yang paling yang paling kita faham maksudnya adalah ramai orang yang perlukan bantuan tersebut. Sebab saya buat e-book ni khas untuk seseorang wanita yang ada masalah rumah tangga, tapi dia belum lagi buka. Itu special, tu yang kepentingan dia. Dia belum lagi buka tuntutan apa-apa. Jadi ramai orang yang dah memiliki, untuk dia tahu apa persediaan yang dia perlu buat. Maknanya ramai jugalah yang perlukan kepada pertolongan tersebut. Salam tu, Waalaikumsalam Puan An, Waalaikumsalam Puan Kasmira Kamis, Puan Norianti masuk. Okey. Assalamualaikum Tuan Putri Eli. Terima kasih semua yang menonton. Okey. Alhamdulillah, hari ni dah hari ke berapa? Saya pun hari ni dah hari ke berapa puasa? Seminggu dah kan? Lebih dah apa? Dan kemudian kita diberikan berita bahawa kita boleh
melakukan macam perintah yang kita sedang lalui ini sedang macam boleh keluar lah, kita boleh nak bergerak dah, tapi dengan bersyarat kita menjaga SOP sebagainya. Cuma kita ada lagi kekangan dia. Saya percaya ramai orang yang menanti-nanti untuk mahkamah buka sebenarnya. Kita tak mau kes ditangguhkan kan. So, Waalaikumsalam Puan Cik Intan Hashim. Waalaikumsalam juga Puan Wawa Les. Oh, Puan An kata sebelah hari dah puasa. Oh, sebelah dah Oh, sekejapnya 11 hari puasa. Sampai lupa. Sampai tak tahulah. Maksudnya saya mungkin dah menuju ke arah fasa tua dah ni. Okey. Dan kemudian yang paling saya kesian sebenarnya adalah Tuan Ustaz Puan Radin Hamidah. Jangan panggil saya Ustaz. Salam Tuan saja okeylah. Walaupun saya pakai kopiah, dia ada sebab juga. Sebabnya malam-malam saya tak pakai pomade. Rambut saya sekarang dah panjang. Rambut panjang. Saya sampai ikat rambut lah senang cerita. Nak tunggu kedai buka tak buka. Okay, Puan Kasih Kristina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan panggil saya Ustaz. Selain dari awak lupa Tuan, nak buat macam mana, banyak sangat makan bikai. Okay, so apa yang saya nak cerita pada anda hari ini adalah berkaitan dengan tentang aduan sebenarnya. Aduan yang saya paling banyak terima sekarang ni adalah berkaitan dengan isteri yang menanti bila mahkamah nak buka. Bila mahkamah nak buka sebab dah kata operasi boleh berjalan, betul kan? Tetapi walaupun perintah daripada Ustaz gegehnya Muhammad Syarafi ni, Ustaz Fahmi yang mana tu akhlak saja macam-macam lah, ada hak yang jenis nak musik ni kan. Saya tahu, saya isem. Terima kasih Tuan Syarafi. Okey. Ada aduan bagi tahu kata awak tak buka lagi mahkamah, sedangkan perintah kerajaan pusat dah bagi tahu kata boleh open dah mahkamah. Tapi bila tengok masuk dekat peringkat kerajaan negeri, banyak ada negeri-negeri yang memang tak open 100% dan ada even keputusan untuk nak buka tu pun masih ada lagi minta tolong isteri potong rambut. Jangan. Rambut saya ni mahkota saya. Kalau perempuan mahkota perempuan tu kan, pakai tudung tak apa kan. Saya tak boleh. Serius. Saya dah pernah buat rambut botak. Tapi masalahnya takut nanti orang ingat saya demam. Jadi saya tak mau. Saya kalau buat fashion, kalau potong memang tak jadi lah, memang tak jadinya. Sama ada jadi fashion tobek, tak fashion tobek jadi botak. Tak mau. Tak apa, saya rela jadi band Amir. Bila lagi nak rambut panjang ikat-ikat kan. Okay. Jadi banyak aduan yang wanita-wanita, especially isteri-isteri yang bertanya, Tuan bila mahkamah nak buka, kami nak filekan kes kat mahkamah. Sebab apa? Ini paling banyak sekali yang saya dengar, iaitu berkaitan dengan suami dia tinggal, gantung tak bertali. Jadi apa yang berlaku masa PKP, suami dia belah balik rumah mak dia, tinggal dia, and then dia tangguh diri sendiri. Ataupun dia tinggalkan isteri dia dekat kampung dan kemudian suami dia tak main jenguk apa-apa, PKP kan, tak main langsung dah, and then tak ambil tahu langsung, tinggal tak bagi duit nafkah apa pun. Puan Bunga Cinta, Waalaikumsalam. Okay, so perkara macam ni sebenarnya yang menyebabkan ramai orang ternanti-nanti. Jadi macam malam ni saya dapat maklum bahawa Mahkamah Syariah dekat Penang dia saya dah dengar lah, cuma tak tahulah kenyataan tu rasmi ataupun tidak lagi. Jadi mahkamah tidak akan beroperasi macam biasa lagi, hanya untuk kes-kes yang terdesak, yang ada keterdesakan dan juga mungkin ada persetujuan baru, persetujuan dengan perintah perakuan segera. That means benda tu pun kita tak cukup clear lagi macam mana kes-kes yang terdesak tersebut. So senang cerita benda ni tak akan jadi macam normal lagi.
dan dan saya dapat maklum kemungkinan dia akan berlangsung sehingga Julai 2020 baru akan beroperasi dengan elok balik. Jadi amat duka cita lah untuk saya nak bagi tahu kepada anda semua yang mungkin, dan saya percaya banyakkan negeri-negeri lain ni pun akan mengambil pendekatan yang sama. Hanya untuk kes-kes yang ada mahkamah pertimbangkan kata terdesak sahaja. Jadi kita pun tak tahu macam mana bentuk terdesakan tu. So dan practically-nya untuk keterdesakan ni pun kita hanya boleh try and error sahaja. Tapi kalau kita dapat garis panduan yang betul apa bentuk kes keterdesakan tu, insya-Allah saya akan maklumkan kepada anda. Dan saya percaya semua orang yang ada masalah ni tak akan masalah ni tidak akan orang yang ada masalah ni tidak akan suka lah perkara ni berlaku, especially klien-klien yang mungkin dah ada dekat dalam proses bicaraan di mahkamah dan terpaksa tangguh. So banyak isteri yang sekarang ni saya percaya ada di kalangan anda semua ni yang belum ada kes di mahkamah tapi telah tergantung tak bertali. Siapa yang pernah dengar ataupun mungkin dia ada tahu sekarang ni, sama ada diri dia ke ataupun mungkin dia punya family members ke ataupun kawan-kawan ke yang sekarang ni digantung tak bertali. Saya nak bagi tahu kepada dia apa yang dia perlu buat sekarang ni. Okay? Dan kalau boleh anda tolong share lah, bagi tahu. Alright? Nanti kalau nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Ni saya kodo balik. Saya tak ada siang kan? Hari ni malam ni anda boleh anda boleh tanya, dan tapi kita nak selektif je sebab ni malam dah. Lagi nak kena lena juga. Esok nak kena bangun sahur. Esok pagi kita jumpa lagi. Jangan bimbang, insya-Allah panjang umur muka saya ni dah ada lagi depan anda. Bukan susah pun. Betul tak? Saya tahu anda semua rindu wajah kesayangan hamba. Okay, alright. Panjang rambut yang secerlimah pula. So, istilah gantung tak bertali ni, dia adalah satu perumpamaan ataupun kita panggil istilah yang kita faham dalam orang Melayu kita, iaitu ditinggalkan tapi tak ada bukti perceraian. Tak ada perceraian. Ditinggal tapi tak ada bukti cerai. Kadang-kadang dia boleh jadi juga maksud dia nak kata kahwin pun tak duduk sekali, nak kata bercerai pun tak ada apa-apa lagi. Jadi itu pun boleh dikira sebagai istilah gantung tak bertali. Gantung tak bertali ni dalam maksudnya kita saja yang tahu dekat Malaysia ni. Kadang-kadang orang, kalau kita cerita kat orang luar, orang putih kita tak tahu betul tak. Hang without rope. Betul. Jadi kita pun masalah macam ni, apa yang paling banyak berlaku adalah isteri yang ditinggalkan oleh suaminya tapi tak dapat nafkah. Kalau biasanya, kita biasa dengar keadaan-keadaan yang mana suami dia hantar balik kampung, balik duduk kat kampung, kemudian dia kata suami dia kata tak kata apa, tak sebut pun cerai, dia hantar balik di rumah mak dia, kemudian dia belah, pederah balik. Kemudian dia kata, wahai siapa ni, aku tak tahu apa, tiba-tiba aku letak kat rumah aku macam tu, dekat rumah mak aku. Mak dia pun tanya, ni awak ni laki yang pergi mana? Khusus ke tinggal sampai tak ada nak masuk dalam rumah? Tak tahulah mak, tiba-tiba aja dia main hantar balik ke rumah. Suruh saya packing bag, saya siap semua tinggal. Kemudian saya tak tahu dia pergi mana. Tanya sikit, dak, hek pun dak. Ni macam drama orang Kedah yang cerita ni. Tak tahu lah dia pergi mana. Lorak baling sikit. Jadi dia pun tertanya-tanya. Ini kadang-kadang kemudian dah sampai satu tahap, dah masuk 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, mak dengan pak dia aja hak duk tanggung. Makan minum dia, anak-anak pun kadang-kadang tanggung sekali. Kemudian dia duk message bagi tahu kat suami dia, awak tak reply. Kemudian kalau ada reply pun mungkin bergaduh-gaduh. Tapi tak ada pun kata nak cerai ke apa dan sebagainya. Berapa ramai yang pernah dengar cerita-cerita macam ni? Ada? Saya punya keadaan, saya punya klien saya tu, dia kahwin elok. Bila lepas kahwin tu, duduk sat saja, kemudian
Laki dia ni lari balik duduk dekat selatan tanah air. Saya tak mau bagi tahu dia. Dia balik terus kat selatan tanah air, tinggal terkontang-anting macam tu saja. Mujuk satu perkara. Mujuknya isteri ni bukan seorang yang suri rumah sahaja. Tapi seorang yang bekerja, ada career, ada kerjaya yang bagus. Jadi sekurang-kurangnya kalaulah suami dia tak tanggung pun, suami dia lari tinggal macam tu saja, tak bagi tahu kata apa pun, at least dia ada pendapatan, dia ada duit untuk nak belanja diri dia. Banyak orang dia tinggal tapi tak bagi apa-apa. Betul? Jadi masalah macam ni yang kadang-kadang kita pun tak ni. Awak, apa semua line tak okey ke? Heran saya ni keadaan line. Line okey kot no? Siapa dengar? Siapa dengar saya punya line ni macam okey sikit? Dia naik. Kena tutup. Tak berani. Ni ke? Mana ada background? Okay. Alright, tak apa. Kalau dekat live ada tak? Internet slow, patutlah. Ni apa ada yang dengar jelas. So maksudnya line saya okey, line anda semua tak okey. Okay, so isu-isu macam ni yang kadang-kadang kita pun tak apa nak suka, dan kita pun kadang-kadang sebagai seorang isteri kadang-kadang mungkin anda tertanya, apa yang patut aku buat sebenarnya? Betul. Jadi ada orang sebagai seorang isteri dia rasa macam aku mungkin boleh bagi peluang. Aku mungkin nak selamatkan rumah tangga. Aku tak nak jadi perpisahan. Betul. Jadi kalau orang macam ni, kita tak ada masalah apa-apa. Okay, kalau dia nak dia kata nak bagi peluang, nak cuba untuk pulihkan rumah tangga, yang tu pun bagus. Boleh, tak ada masalah, sebab kita tak boleh nak paksa seseorang untuk buat keputusan macam tu. Tapi banyak keadaan yang datang pada kita, semuanya akan tanya untuk macam mana nak settle, nak lepaskan daripada benda ni. Sebab apa? Sebab dia macam bertepuk sebelah tangan. Nak cuba baikkan balik rumah tangga, tapi dia sahaja yang cuba nak baik-baik balik sendiri. Ataupun mungkin dia kata suami dia cuba nak mengorak balik. Tapi isteri kata saya tak mau dah, jadi apa pun saya tak mau patah balik pergi kat dia. Ataupun mungkin dia sendiri pun dah rasa macam meluat lah, aku dah tengok lelaki ni duk mai dah, aku dia dah tak boleh nak pergi dah perkahwinan tu. Dia tengok muka pun dia tak mau. Yang ni yang paling banyak sekali yang duk mai cerita kat kita. Dalam masa yang sama, apa kesukaran dia yang berlaku? Kesukaran seorang isteri yang ditinggal ni, apa masalah dia? Yang banyak bila kita duk dengar, duk mai, duk cerita apa semua, duk menangis-nangis, masalah dia yang paling besar apa dia? Masalah dia yang paling besar adalah dia tak tahu apa yang dia nak sediakan kepada peguam tu. Dia mai cerita saja. Jadi dia tak tahu sebenarnya dia nak cerita mula pokok pangkai semua tu, dia tak tahu nak cerita macam mana, kemudian dia tak tahu nak buat apa. Ni orang banyak had kes gantung tak bertali ni, kebanyakannya dia tak tahu nak mula macam mana, dia tak tahu apa yang dia nak buat, dan yang paling besar sekali, dia tak ada merit case. Faham merit case? Anda mungkin tak faham, mai saya nak terang. Okay, jadi merit case ni maksudnya adalah bila kita kata suami kita tinggalkan kita. Okay, suami kita tinggalkan kita. Jadi merit case tu apa dia? Merit case tu adalah dakwaan yang cukup kuat untuk kita nak buka sama ada kes fasa ataupun cerai taklik. Contoh kalau kita kata suami kita dah tinggalkan kita lebih daripada 3 bulan. So kita dah ada merit case untuk fasa dan juga cerai taklik. Apa faham? Okay. Maksudnya, kalau kita kata suami kita tinggalkan kita lebih daripada 3 bulan, kita ada merit case, kekuatan case. Kita ada dakwaan yang cukup kuat untuk buka kes fasakh.
baru dakwaan. Tu married. Okay. Kalau kita nak dakwa kata contoh kita selain daripada tinggalkan, kalau contoh kita nak dakwa kata kita nak ambil hak jagaan anak. Apa merit case kita? Merit case hanya saya ibu kandung dan saya tak pernah ada apa-apa perkara yang boleh menghalang saya untuk mendapat hak jagaan anak. Tu merit case. Ataupun kalau macam contoh kes hartas pencarian. Saya nak tuntut harta ni sebagai hartas pencarian. Ada tak merit case? Ada. Saya bercerai dengan suami saya dan kemudian harta tersebut dibeli dalam tempoh perkahwinan. So kita ada merit case. Jadi kalau dalam kes kes ditinggalkan oleh suami ni, dia ada merit case. Tu merit case yang cukup kuat. Ni mas bahasa undang-undang nak ajak gampang ni. Bajak bagi mudah aja. Kita tak mau lah cerita-cerita pening-pening, res judi kata apa semua tu kita tak mau. Kita nak tahu apa benda yang kita nak faham, nak grab. Tu kalau dalam bahasa perdebatan dulu, kita kata kalau kita nak nak faham tu kita kena cepat grab. Grab kan apa maksud dia tu. Okay. Okay, so apa yang menjadi masalahnya adalah bila seseorang tu dia tak ada merit case. Okay. Merit case dia tak ada. Apa contoh dia tak ada merit case? Contoh dia ditinggalkan suami dia. Suami dia keluar. Okay. Suami dia tinggalkan dia. Tapi masalahnya suami dia duk bayar lagi rumah sewa. Okay. Suami dia duk bayar lagi rumah sewa. Dan kemudian suami dia duk bayar duk bagi duit dekat dia. Nampak tak? Dia tinggalkan, tapi dia tinggalkan kawan ni dekat rumah yang dia masih tanggung. Betul? Yang dia masih tanggung, yang dia yang mana duit masih lagi di bank in. Kalaupun mungkin tak banyak tapi sikit pun masih lagi dikira. Dia kata bagi duit nafkah. Rumah pun bayar semua, dia bayar, cuma dia suami ni masih tak ada. Tu contoh orang yang tak ada merit case. Faham? Kalau dalam kita nak kata enactment dalam fasah, dia kata salah satu tu, jika sekiranya suami telah dia nak dakwa kata tuntut fasah sebab suami dah tak bagi nafkah lebih daripada 3 bulan. So nak buktikan tentang nafkah, dia tengok apa dia, rumah tu pun masih lagi suami dia bayar. Kemudian isteri dia bil-bil ni semua pun suami masih bayar. Tu contoh. Orang yang tak ada merit case, payah sikit kat situ. Ataupun dia ada merit case tapi berat. Macam mana? Contoh dia, ni paling banyak sekali. Isteri lari keluar. Isteri lari keluar daripada rumah. Isteri lari keluar daripada rumah, dia ada merit case. Contohlah, dia kata dia dah tak dapat nafkah daripada suami dia lebih daripada 3 bulan ke 4 bulan ke 5 bulan. Okay, lebih daripada tu dah tak duduk sekali. Dia yang keluar. Dia yang lari keluar daripada rumah. So bila dia lari keluar daripada rumah, dia akan ada kesan apa? Kesan macam seolah-olah dia nak melarikan daripada suami dia. Tetapi dia masih lagi berhak untuk terima nafkah jika sekiranya isteri ni tak disabitkan nusyuz. Okey, betul ya? Jadi dia keluar daripada rumah tapi dia tak ada lagi sabitkan nusyuz. Jadi dia masih lagi isteri yang layak untuk mendapat nafkah. Cuma berat sikit merit case dia tu sebab dia yang pilih untuk lari keluar. Melainkan lari keluar daripada rumah tersebut ada alasan yang tertentu bertepatan dengan undang-undang dan hukum syarak. Baru dia ada merit case cukup kuat. Contoh dia kenapa dia pilih lari keluar daripada rumah. Contoh, saya lari keluar daripada rumah sebabnya saya tak tahan lagi dah kena pukul dengan suami saya. Faham? Ataupun saya keluar daripada rumah sebab saya nak pergi contohlah, saya nak pergi rumah saya pergi pejabat agama untuk buat aduan sebab saya ada tertentu. Tak ada masalah. Pergi mahkamah pejabat agama untuk buat aduan, itu tak ada masalah. Okey. Ataupun saya nak masuk dalam rumah tak boleh. Dia tukar kunci mangga. Macam mana saya nak masuk?
Yang tu pun macam saya dihalau keluar daripada rumah pun boleh jadi juga. Faham? Jadi saya percaya ramai orang dia akan ada isu macam-macam. Kalau orang yang ada merit case yang cukup kuat adalah orang yang ditinggalkan oleh suami dia tanpa sebarang nafkah dan dia yang terpaksa tanggung nafkah diri dia, ataupun mungkin saudara mara dia akan tanggung. Okey? Ataupun yang keduanya, dia tak ada langsung merit case. Orang macam ni pun ramai juga. Okay, dia dibiarkan gantung tak bertali tapi dia tak ada merit case. Contoh, dia biar tinggal tapi suami dia masih duk bayar rumah, masih duk bayar bil api, tak ada apa-apa lagi semua, tak ada kesalahan apa, duk masuk duit nafkah ataupun ada orang duk mai bagi duit ke, dia tak ada merit case lagi. Cuma kalau dia nak ada pun mungkin dalam isu yang lain. Berat sikit kan. Ataupun yang ketiga dah, ni hak berat. Yang beratnya adalah dia ada tapi dia macam berat sikit. Macam contoh, isteri lari keluar daripada rumah. Di merit case yang berat-berat ni. Jadi, orang yang ditinggalkan gantung tak bertali ni, dia jadi pening. Dia kata, aku nak buat macam mana ni? Aku nak bagi peluang lagi ke? Aku sayang lagi ke? Aku pun tak tahu. Kemudian dia main mengadu kat kita. Tuan, dia cerita, suami saya tinggalkan saya duk semua ni. Kemudian saya yang duk tanggung semua ni. Dan anak-anak saya semua dah besar. Ada yang dah sekolah. Tapi satu sen pun laki saya tak bagi saya. Apa saya nak buat? Saya masih lagi isteri, saya tak bercerai pun lagi dengan dia. Apa saya nak buat? Kadang-kadang banyak kan orang, ada pun mesti ada pernah tanya macam tu. Dia tanya macam tu kat saya. Selalu saya bagi direct lah. Saya suruh pilih je. Saya akan tanya balik kepada anda. Antara dua sahaja. Orang yang cerita macam ni nak tanya pendapat. Nak tanya kat saya, dia cerita masalah-masalah dia panjang, laki tinggal, laki pukul laki apa tu. Kemudian dia tanya kat dia. Saya nak tanya balik kat awak. Saya nak tanya balik, kalau anda ada soalan macam tu ni, saya tengok ni. Tengok ni. Wash my eye. Okay? Saya nak tanya anda. Kalaulah anda ada pilihan antara dua. Okay? Pilihan antara dua, anda nak teruskan perkahwinan ataupun anda suka untuk duduk, anda suka untuk berpisah. Dua je pilihan kita. Kita ni tak, kadang-kadang banyak sangat pilihan pun jadi pening. That's why Allah SWT ni kalau boleh pun dia bagi dua pilihan saja untuk kita. Contoh dah, kita pilih nak buat baik ke, kita pilih nak buat jahat. Kita nak pilih masuk syurga ke, nak pilih masuk neraka. Kita pilih untuk beriman ke, pilih tak beriman kepada Allah. Mudah. Pilih je antara dua. Sebab apa? Sebab kita ni semua adalah manusia yang mana Allah SWT dah letakkan akal fikiran kita sebagai seorang yang mukallaf untuk kita menentukan apa yang terbaik untuk diri kita. Ya. Allah SWT dia dah kata dah, kalau macam contoh kita dah tak boleh nak teruskan perkahwinan, kita rasa macam lebih baik daripada kita duk menanggung dosa. Seorang kadang-kadang kita ni dah tak duduk bersama dengan suami, kita duk menyumpah, duk seranah segala sebagainya ni, menyebabkan kita apa? Kita jadi macam menambah dosa lah kan, kita duk mengata, mengutuk semua dan sebagainya kepada suami kita. Sama juga kepada suami. Bila kita sebagai suami ni, kita dah tahu kata isteri kita dah tak suka kita duk pukul dia semua ni, tapi kita tak melepaskan dia dengan cara yang baik. And then kita biar isteri ni tak buat apa-apa pun, biar nak jadi apa pun jadilah. Punya pasai pergi kat hang. Nak jadi apa pun jadi lah. Yang penting aku takkan lepaskan hang. Biar hang merasa. Berapa ramai pernah dengar macam tu. Kemudian apa jadi? Kadang-kadang isteri dia hanyut. Hanyut macam apa? Ni lah orang panggil apa? Buat kerja macam-macam lah. Ada hak jadi elok, ada hak tak jadi tak elok dan sebagainya. Sebab suami dia pun tak ambil peduli. Dan dia pun mampu aku pun tak tahu perkahwinan macam mana. Ada sejak nikah tapi biar pilah, malas nak buat apa-apa. Happy hidup macam tu sahaja. Sedangkan dia dikira gantung tak bertali juga tu. Jadi kita yang pilih antara dua. Kita yang nak teruskan perkahwinan macam tu ke, ataupun kita nak pilih untuk berpisah. Kalau kita pilih untuk nak bersama lagi, kita pilih nak elok, kita tak boleh buat macam lepas macam tu saja. Jadi kita kena buat apa? Kena cuba untuk kaunseling. Kalau lelaki kena cuba untuk mengorat balik
isteri dia, kena cuba untuk isteri pun cuba menasihati suami dia, suami pun menasihati isteri. Kenalah ada usaha. Pergi kursus yang nak boleh membangkitkan balik kasih sayang dalam rumah tangga. Tu kalau orang yang nak selamatkan rumah tangga, betul? Tapi kalau orang yang memang dia tak boleh nak pergi dah, laki dia pun tinggal, tak tahu pergi mana, tak ambil tahu apa pun, orang yang gantung tak bertali ni, pilihan dia apa yang terbaik? Saya tak mau cerita apa yang lain, tapi kalau saya, apa yang saya lebih bahagia kalau time tu adalah saya pilih untuk berpisah. Kalau saya lah. Sebab kalau yang tu menyebabkan kita ni duk tanggung dosa sebagai seorang isteri, lebih baik saya pisah. Sebab tak salah pun. Dalam Islam pun tak ada pun kata hukum bercerai ni haram. Dan adalah satu kesalahan, iaitu bila ada orang-orang yang suka berceramah, dia kata salah bila bercerai akan menggegakkan arasy Allah. Yang tu hadis palsu, puan-puan dan tuan-tuan yang menonton. Tak ada pun kata bercerai tu akan menggegakkan arasy Allah. Kalaulah kata menggegak arasy Allah tu dengan bercerai, baik lagi kesalahan-kesalahan yang teruk-teruk ni bukan takat boleh bergegak, runtuh habis arasy kalau macam tu. Sebab apa? Sebabnya dalam Islam ni dia tak sampai tahap yang nak menghukum benda yang benda yang kita kata tak apa, kita nak menghukum benda yang tak yang Allah tak suka ni sebagai satu benda yang berat. Cuma yang betulnya adalah perkara yang Allah tak apa nak suka tu adalah bercerai. Tetapi tak adalah sampai tahap kita dapat dosa. Lebih dosa kalau kita duduk dan tak buat apa-apa. Tak cuba untuk baikkan balik rumah tangga, duk maki, duk bergaduh, duk bertumbuk sama suami isteri. Okey. Dia makan perasaan, orang lain boleh tarawih sama-sama, kita tak ada macam tu. Ada hak sekarang ni mungkin di kalangan anda yang sedang menonton ni, dia duduk seorang-seorang saja kat rumah sedangkan dia isteri. Dia tak tahu mana pergi tak suami dia. Saya kesian, sangat-sangat kesian. Saya percaya semua orang dekat sini, kalau dia tahu perasaan anda yang mungkin duduk macam tu, saya percaya anda akan ada sokongan dalam kita punya, dalam follower saya ni semua. Saya percaya follower saya semua ni semuanya orang yang positif, orang yang sentiasa menyokong satu sama kita. #kita jaga kita. Sebab apa? Sebab kita semua adalah sama-sama orang Islam, kita sama-sama adalah orang yang beriman kepada Allah SWT. Kita percaya apa yang terbaik untuk diri kita tu, semua orang akan menyokong perkara tersebut. Okay. So, saya nampak bunyi macam saya beletiang hari ni. Zulia kan? Semalam tak dengar. Hari ni saya tahu saya nak lepaskan rindu saya. Ada yang emoticon gambar gelak ni. Saya tak tahu. Dia gelak sebab rambut saya panjang ke, ataupun sebab saya pakai kopiah tapi orang panggil saya ustaz, saya tak suka. Saya tak tahu. Jadi, apa pun yang terbaik adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita pilih untuk tidak lagi digantung tak bertali, kita pilih untuk terbang. Kita pilih untuk terbang. Aku tidak lagi mahu menjadi merpati yang di dalam kurungan. Aku mahu menjadi helang di kayangan. Gitu. Kita nak pilih macam tu, terpulang. Tak ada Allah Islam ni tak sampai tahap untuk kita nak mendera diri kita tu sampai tahap yang teruk. That's why kalau saya boleh petik lagi sekali kan, cerita pasal khuluk tebus talak tu, cerita pasal seorang isteri yang mana seorang perempuan lah, senang cerita, seorang wanita ni dia pergi mengadu dekat sahabat, dekat Nabi Muhammad SAW. Dia mengadu cerita, kata, ya Rasulullah, aku telah berkahwin kan. Dia kahwin dengan seorang lelaki ni. So dia lelaki ni sangat baik. Dia bersemayam, puasa, ibadah semua elok. Tapi dia kata apa? Tapi ya Rasulullah,
aku tak boleh nak teruskan. Aku bimbang kalau aku meneruskan juga perkahwinan ni, aku bimbang aku akan berlaku kufur kepada Allah. Tu sampai tahap macam tu. Padahal laki dia tu baik, laki dia elok, solat jaga, ibadah semua elok, bercakap baik, tak pernah pukul apa pun, semua elok. Tapi sebab apa? Sebab dia kata hati dia tak boleh terima, jadi dia bimbang dia kufur kepada Allah sebab dia tak suka benda tu dan dia tak boleh nak menjadi isteri yang terbaik kepada lelaki tu. Dan saya tak silap saya lah kan, dia berkahwin pun atas pinangan Nabi Muhammad. Yang tu. Jadi apa kata Nabi? Nabi kata kalau kamu betul macam tu, pulangkan semula. Dia panggil lelaki tu dan dia pulangkan semula mas kahwinnya. Apa mas kahwin yang dibagi masa tu adalah sekebun tamar kan. Kebun tamar ni maksudnya sekebun kurma lah. Okay, sekebun kurma. Dia bagi. Bukan kaling-kaling lah. Orang mas kahwin kita at least dekat ni ada harga negeri RM20, RM30, ada RM100. Kalau macam kat Kedah ni dia tak ada ketetapan kan. Macam saya dulu mas kahwin pun 2884. Itulah. Okay. So masing-masing tahap macam tu lah. Ni mas kahwin dia dia bagi sekebun kurma. Maksudnya laki tu bukan kaling-kaling. Boleh bagi tanah kurma. Kita tak tahu. Saya rasa Yusuf Tayyub tu punya apa. So dia bagi macam tu, tapi Nabi kata pulangkan balik saja dan kemudian berpisah. Tu maksudnya apa? Maksudnya cerita tu kita boleh ambil faham daripada situ, iaitu kita tak boleh nak paksa diri kita kalau kita tak boleh nak terima dah. Nabi pun benarkan. Nampak? Macam mana Islam nak jaga. Nak jaga betul-betul apa maslahah yang terbaik antara suami dengan isteri ni. Okay? So, tu dia lah panjang sangat cerita ni. Dia pun tak tahu dah 10.38 dah. Jadi tak ambil lagi soalan puan ni. Okay? So, apa yang paling penting adalah kita yang sendiri yang kena buat pilihan. Kalaulah kita digantung tak bertali tu, kita yang pilih. Kita yang tentukan. Sebab apa? Sebab kita mukallaf. Kita orang yang mempunyai akal fikiran untuk menentukan kiri ke kanan. Nak teruskan ke nak berpisah. Dan tak satu pun tak menjadi masalah. Okay? That's why saya sepanjang beberapa hari PKP ni semua tu kan, saya dah fikir apa benda lagi yang aku boleh buat, apa benda yang aku boleh bagi tahu kepada ni selain daripada buat live, panggil saya punya team saya. Nanti saya buat lepas ni kami ada team Syar'i Avengers. Gitu, Syar'i Avengers. Saya dan rakan-rakan peguam yang lain yang mana sebelum-sebelum ni ada live dengan saya, kita ada buat Syar'i Avengers punya team. Setiap penulisan kita semua tu kita akan ada hashtag Syar'i Avengers. Anda boleh baca setiap semua tu dan boleh cari. Okay. So selain daripada panggil kawan-kawan ni semua untuk kita bincang, untuk terangkan semua tu, saya fikir lagi apa benda lagi masalah yang lebih dekat dengan wanita. Dan saya boleh kata kita boleh dapat soalan tu, kita antara dapat PM ke ataupun dapat daripada email ke. Jadi kita bila dapat soalan ni, kita tengok hak mana yang paling banyak sekali duk cerita. So kita tengok banyak orang isu dia gantung tak bertali. Seriously, anda pun mesti pernah dengar orang macam tu dan mungkin juga berlaku kepada diri anda. Jadi saya fikir apa benda aku nak buat, nak bagi tahu. Sebab apa? Banyak orang dia ada dakwaan, dia ada cerita. Dia ada cerita terhadap diri dia. Dia ada fakta kes yang ada dekat diri dia. Suami dia tinggal, suami pukul, suami segala-galanya lah. Okay. Jadi bila dia ada fakta ataupun cerita kat diri dia, tapi masalahnya satu sahaja yang saya nak cerita kat anda. Bila anda pergi ke mahkamah, kebanyakannya jangan ada kes yang macam ni lah. Walaupun mudah untuk cerita, tapi bila dekat mahkamah terpaksa ditolak. Sebab apa? Sebab dia tak ada persediaan. Okay? Kalau dalam motivasi tentang belajar, 80% kejayaan adalah bermula dengan persediaan. 80% tu adalah persediaan. Suatu kejayaan 80% tu adalah persediaan, 20 lagi tu baru dia punya usaha kecil dan kemudian tawakal tu.
persediaan. Banyak orang dia tak ada persediaan bila dia nak buat sesuatu, especially bila dia nak tuntut di mahkamah syariah. Dia ada cerita, dia ada macam-macam cerita yang boleh dia ceritakan. Tapi masalahnya cerita dia bukanlah pembuktian, bukti tak ada. That's why saya fikir, oh okey, betul ni. Yang ni yang aku kena bantu ni. Sebab ramai orang dia bila pi kat mahkamah ataupun dia nak mai cerita kita, bila kita tanya, kita kata aduh tak apa ni kuan. Sebab apa? Sebab dia tak ada persediaan. Apa persediaan yang dia perlu buat tersebut? Pembuktian dia. Kadang orang dia kata bila dia dah buka kes kat mahkamah, dia dah buat sama semua tu kan, bagi kita api, okey nanti buat mai bukti. Dia kata, tuan nak mai bukti apa? Buat mai saksi hak mana ada tu buat mai. Dia pun kata, saksi hak mana ada, saksi apa hak mana ada ni? Dia pun tak tahu. That's why saya fikir yang terbaiknya adalah untuk saya buat e-book yang lebih tepat, dekat dengan masalah orang yang ditinggalkan gantung tak bertali, dan juga mungkin untuk anda yang nak tuntut fasah tersebut. Right? Dan alhamdulillah sambutan dia cukup hangat dan cukup bagus. Sebabnya benda ni saya percaya insya-Allah dia merupakan salah satu sumbangan saya untuk memberikan ilmu kepada anda. Walaupun kan ada orang minta kata dalam bentuk buku lah kan, buku macam tu. InsyaAllah sekarang ni memang syarikat percetakan mana pun tak pernah buka. Jadi lebih baik kita buat dalam bentuk e-book. Sebabnya anda sekarang ni semua tengok dekat digital, tengok kat handset, segala-galanya tengok kat handset. Even paper pun tengok kat handset. Ada buku saja, buku yang anda mungkin tak pegang. Tapi anda buku yang anda suka pegang dan anda tak suka baca dekat handset. Apa contoh dia? Contoh dia buku novel. Saya tahu. Siapa-siapa baca novel, dia tak akan baca novel tu dekat buku ni kan. Tapi kita tak mau macam tu sebab kita nak benda ni jadi panduan pada anda sampai bila-bila. Even saya sekarang ni pun kadang-kadang kita masih lagi merujuk sebab ini dah saya dah buat. Kita panggil apa? Kesimpulan. Ini apa benda yang kita kena buat? Preparation, persediaan. Persediaan ni penting. Tak kira mana-mana tempat, apa pun yang kita nak buat pun persediaan ni penting. Kalau kita nak masak pun, mesti kita kena buat persediaan. Siap barang-barang dulu baru masak. Kalau kita tak buat persediaan, terus kan, buka panas dapur apa semua tu, buka api dah siap, baru nak potong bawang dan sebagainya. Hangit periuk tu. Kadang bubuh minyak dah panas siap, baru nak potong tu. Kalau orang yang cekap mungkin dia potong cepat. Tapi ni time tu lah baru nak kupas bawang, baru nak basuh apa semua tu, baru nak buat semua. Tak boleh kan? Dia kena sedia prepare barang-barang dulu, baru senang untuk kita nak buat. Macam tu lah. Macam tu lah persediaan yang kita kena ada sebelum kita masuk ke dalam mahkamah. Okay? Right. 43. Okay, saya nak ambil soalan lah. Sebelum ni kita nak buat bentuk tu sikit. Okey, ujo berlambak apanya. Okey, puan, saya nampak hak mula tadi. Okey, Puan Putri Eli. Macam mana isteri yang meninggalkan rumah tapi suami langsung tak cari sebab mungkin dia tak kisah kerana ada isteri tua dan anak-anak. Apa yang harus saya lakukan? Saya keluar pun di atas nasihat polis dan pejabat agama. Cuma saya belum merujuk ke mahkamah. Okey, Puan Eli. Puan Putri Eli. Okay. Kalau kita pilih untuk kita keluar daripada rumah, semua saya percaya tindakan yang Puan dah buat tu adalah tindakan untuk pergi ke pejabat polis dan juga pejabat agama. Make sure satu perkara. Bila kita keluar daripada rumah bukan sebab atas nasihat polis sebenarnya, atas sebab pilihan kita dan kemudian kena ada report polis. Report polis kata kita keluar rumah sebab apa. Dan bagus tindakan Puan Puteri Eli kalau pergi ke pejabat agama untuk buat aduan. Saya percaya orang pergi pejabat agama ni untuk buat aduan, dia tak ada aduan lain sebenarnya. Aduan dia adalah untuk aduan kaunseling. Bagus Puan Puteri Eli buat macam tu. Maksudnya dia follower saya. Okay. Cuma kita kena faham pergi ke balai polis untuk buat laporan polis. Bagi tahu sebab apa? Kena ada cover report. Supaya orang tak bimbang kalau kita keluar rumah pun mungkin sebab kita ada mungkin tak dicolik ke ataupun tak
tak ada pergi mana-mana lah kan, masih dalam Malaysia ke. So at least kita ada laporan polis bagi tahu. Tujuan dia untuk cover report. Dan pergi ke pejabat agama tu bagus sebab kita cuba untuk usaha nak memperbaiki rumah tangga terlebih dahulu. Yang tu pun bagus. Yang tu satu persediaan yang bagus juga sebenarnya. Okay. Dan kalau betul lah suami langsung tak cari, so kena tengok apa merit case kita. Merit kalau kita nak tuntut fasah, tak dapat nafkah 3 bulan contoh dia, mesti 3 bulan kita tak dapat. Okay. Alright. Ni Puan Riana Ferisawati Puan Wati lah. Okay, Puan Wati. Saya dah terang lah tadi, kalau lari rumah, lari ada sebab. Kalau lari ada sebab tak apa. Cuma sebab tu biar sebab yang munasabah. Jangan kata sebab lari rumah sebab apa? Sebab nak ikut boyfriend, yang tu tak munasabah. Tu contoh orang lain. Saya percaya bukan dalam ni, cerita dekat Uganda. Okay, Wakanda. Okay, alright. Kenapa kes di kawasan utara mengambil masa yang lama untuk sisakan hingga lebih 3 tahun sedangkan semua bukti sudah ada? Okay, Puan Nur Iman, kadang-kadang kan semua kes tak sama. Okay, semua kes tak sama. Banyak orang dia ada isu yang macam-macam. Tapi kenapa yang jadi sampai 3 tahun? Ni saya nak cerita ni. Apa kadang-kadang keadaan yang menjadi sampai 3 tahun? Yang paling banyak sekali adalah disebabkan ada pihak lawan, iaitu suami yang nak lawan, yang tak mau lepas dengan mudah. Dia nak lawan. Jadi bila dia nak lawan, pendekatan kita dalam mahkamah, kita tak boleh pendekatan tu hak yang macam ambil saksi ataupun ambil keterangan yang tangkap muat, ikut suka kita, macam kita nak main macam tu sahaja. Tak boleh. Okay, pendekatannya bila kita bawa kes ke hadapan hakim, hakim ni kebanyakan di utara ni, dia nak keadaan yang cukup teliti sebelum dia menjatuhkan keputusan. Saya percaya bukan setakat kat utara sahaja, kat tempat lain pun sama juga. Okay, yang kebanyakan kes yang mengambil masa yang terlalu lama sebabnya ada pihak lawan. Pihak lawan, jadi bila ada pihak lawan, kita ni, hak yang ada duit mahkamah ni kadang-kadang bukan sekali saja. Saya ada kes saya, hak yang dah nak masuk 2 tahun. Okay? Sebab tuntut fasah tapi ada pihak lawan, dia tak melepas macam tu saja. So proses yang duk sebutan pun kadang-kadang naik lama, reply, kemudian ada kena buat pindaan balik, reply lagi. Belum sampai bicara lagi. Jadi, bila dah masuk bicara, keterangan utama saja pun 3 kali naik. 3 kali naik keterangan utama. Waktu bila keterangan utama ni, maksudnya isteri tuntut fasah, so isteri masuk kandang dulu masa bicara. Dia masuk kandang, saya kena soal jawab, macam orang naikkan tiang rumah kan. Baru proses nak naikkan tiang 3 kali. Naik turun tu. Tu baru cerita bab orang lawan. Kemudian lepas dah keterangan utama tu, kemudian ada soal balas pula. Soal balas tu maksudnya pihak lawan soal anak guam kita ni. Soal balas pula makan 3 kali naik lagi. Kemudian nak mahkamah pula tangguh. Tangguh tu pula bukan tangguh dekat-dekat, bukan tangguh sebulan, kadang-kadang ada tertangguh tu mungkin pergi 2 bulan lepas tu. Sebab apa? Sebab banyak kes. Bukan kes kita saja. Kes orang lain pun banyak juga. Tu yang masalah dia bila ada proses perbicaraan panjang ni, sebab ada pihak lawan. Kalau kes kita tu tak ada pihak lawan, kita sebelah pihak saja, insya-Allah yang tu mungkin tak makan lama. Cuma kita pun tak boleh ambil mudah juga. Kalau tak ada pihak lawan ni, kena ambil serius juga benda ni. Kalau kita tak ada pihak lawan pun, kita kena buktikan sebaik mungkin kepada hakim. That's why ada cerita yang sampai 3 tahun. Okay? Dan memang semua bukti sudah ada, cuma prosedur tu kadang-kadang. Itulah antara sebabnya kenapa kes dekat mahkamah ni, saya percaya semua tempat sama. Kes yang duk makan masa lama sangat ni, especially siapa yang pernah naik mahkamah, dia akan tahu. Kadang-kadang ni isu dia sebab ada pihak lawan, kadang-kadang
ada bantahan lah, ada masukkan tu sebab dia proses undang-undang. Okey. Puan Wati. Kesian Puan Wati. Saya dah setahun tuan nafkah tak bagi saya dengan anak. Oh. Okey. Puan Siti Zuharis. Soalan ke ni? Macam saya tuan tunggu lepas PKP je sebab saya dah report polis atau sebab dia ambil dadah. Suami meninggalkan rumah dah dekat sebulan dah tanpa message call. Bab anak-anak pun tak ambil kisah. Bab saya pun suami dah tak ambil tahu duit apa pun tak bagi. Sekarang saya masih duduk dekat rumah suami. Saya buntu tuan. Sekarang saya bekerja untuk sara hidup dan anak-anak. Suami dah tak bekerja 3 bulan dah. Harap tuan pencerahan. Okey. Kalau dia dah tak bekerja 3 bulan, that means ada petanda besar bahawa dia mungkin dah tak sara kita ni lebih daripada 3 bulan. Mungkin sebab kita dah dah tanggung diri kita tu sendiri selama 3 bulan. Dan termasuklah duit, termasuklah dia tinggalkan kita sebulan. So maksudnya kita dah ada 4 bulan. Okay. Jadi kalau kita dah ada 4 bulan, kita dah ada satu merit yang cukup kuat. Cumanya kita kena ada persediaan bukti. Apa bukti yang terbaik untuk kita nak bawakan kes ke mahkamah. That's why saya dah rangkumkan benda ni. Saya dah ceritakan dalam e-book saya tu. Kalau Puan Siti Zuharis dah beli, bagus. Persediaan ni boleh anda bawakan bila nak jumpa peguam semua tu. Anda bagi tahu. Okay, saya ada ni. Saya buktinya. Saya dah ada prepare dah benda ni. Banyak orang dia tak prepare. Bila dia tak prepare ni lah, walaupun dia ada merit case yang cukup kuat, tapi bila dia tak prepare, dia tak ada benda, so dia akan menyebabkan kesukaran kepada diri dia juga. That's why saya nak bantu bagi anda semua, wanita-wanita ni yang follow, tengok saya live setiap malam ke ni, kadang-kadang miss tu saya minta maaf lah. Yang duk live, yang duk buat penulisan semua ni, tak lain tak bukan nak bantu anda dari segi apa? Bagi ilmu, bagi maklumat, bagi pengetahuan. Apa persediaan yang paling anda penting untuk anda faham dan lakukan. Okay? Alright. Okay, 10.53. Okay, lagi 7 minit. Ni bagus. Puan Diandra Flowers. Salam tuan, selamat malam. Baru masuk, lepas sudah. Oh, orang sabar kalau macam ni lepas sudah ni. Saya dah dapat e-book tuan, dalam tu banyak ilmu. Alhamdulillah saya dah ikut ilmu yang dalam e-book tuan. Tunggu habis PKP je untuk dibawa uti-uti. Thank you tuan. Okay, so saya dah bagi tahu dalam tu apa bukti yang terbaik kita kena ada. Alright. Assalamualaikum, saya nak tanya Puan Ida Mikael, kenapa masih ada lagi istilah gantung tak bertali ni? Bila wanita minta cerai tapi lelaki tak nak cerai. And saya nak tanya bagi lelaki ni, perempuan ni memang bawah kaki diorang ke untuk diorang buat suka hati? And mana yang menyatakan Islam tu mudah and wanita dilindungi? Maaf kalau soalan saya terlalu kasar. Saya faham Puan Ida mungkin dalam keadaan yang marah. Okay? Saya pun marah kalau lelaki hak jenis buat macam tu tanpa sebab apa-apa. Tapi kalaulah dia nak buat gantung tak bertali ni, saya percaya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengalaman bila kita handle kes kat mahkamah, kadang-kadang apa yang menyebabkan suami ni gantung tak bertali? Yang pertamanya, yang paling banyak sekali ni. Yang pertamanya, ego. Ego sangat dengan keputusannya. Dia rasa macam, hang yang lari keluar rumah, ingat mudah-mudah aku nak lepas. Tak kisah kalau anak ni hang bagi anak kat aku. Ataupun nak cerai boleh, tapi dengan syarat hang bagi duit kat aku 10,000, 20,000, 50,000. Biasa dengar kan? Biasa dengar tak macam tu? Bagi tahu kata apa, lelaki dia tak mau lepas dengan cara yang baik, dia kata memang aku ambil tu dengan cara yang baik, tapi dah jadi macam ni, nak lepas dengan cara yang baik, sorry lah dia kata. Kadang-kadang sebab ego itu yang pertama. Yang keduanya sebab dia nak balas dendam. Ego yang pertama, yang kedua dia dendam. Dia dendam dengan isteri dia. Contoh, saya pernah ada kendalikan sebab isteri dia ni dia kata curang dengan dia. Jadi dia kata isteri dia curang, dia kata disebabkan dia curang tu saya tak mau lepas. Dia kata jadi apa pun dia tak mau lepas. Saya kata satu perkara saja. Kalaulah kita tahu kata isteri kita curang, kemudian kita tak mau lepas, kita tahu kata isteri kita ni
couple dengan orang lain. Alright? Siapa yang tanggung dosa? Dia jawab. Of course suami dia. Bukan bapa kepada perempuan ni. Bukan bapa kepada isteri dia. Sebab kita sebagai suami, kalau kita tak berjaya mendidik ataupun kita tak menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang suami dengan betul sisi syarak dengan undang-undang, kalaulah isteri kita tu buat salah, okey, semuanya saya percaya disebabkan kita gagal. Suami ni gagal untuk mendidik isteri dia dengan baik. Macam kita lah, kadang-kadang kita masa kecil, ingat tak masa kita kecil dulu, kalau kita kadang-kadang kita buat salah apa semua tu kan, yang akan menjadi salah tu kepada siapa? Kepada ibu bapa kita. Sebab orang kata bapa tak ajak ke apa. Betul tak? Kalau kita dalam kelas kita buat salah dengan anak, dengar cikgu sebelah, cikgu tak pandai jaga anak-anak murid cikgu ke? Cikgu pun kena. Sebab apa? Sebab kita tak bertanggungan di bawah diri kita masa tu, sebab orang tu di bawah tanggungan kita. Jadi suami ni kalaulah dia tak buat macam tu, dia tahu kata isteri dia ni katalah curang, curang tu bukan sebab isteri dia saja, tapi sebab dia juga gagal untuk bentuk isteri dia dengan baik. Kalau dia tak melepaskan tu, dia ada dendam, dia yang tanggung dosa. Simple as that. Tapi memang ada banyak lelaki macam tu, dia tak mau lepaskan sebab dia dendam. Yang pertama ego dia tak mau tunduk, dia rasa macam benda ni kalau dia lepas dia rasa macam rugi ataupun dia kalah dalam peperangan. Yang keduanya dendam. Dia memang tak mau lepas cara elok, dia rasa nak biar gantung tak bertali. Saya pernah ada orang tu sebab dia kata dia tak mau lepaskan tu sebab dia tuduh saya kata tumbuk dia. Tapi dia pun tumbuk saya tak mau lepas macam tu elok-elok. Isteri tumbuk dia, perempuan tu tumbuk. Jadi dia kata tak mau jadi apa pun. Dia tak mau. Jadi dendam. Yang ketiga dia, ni pun ada tapi jarang-jarang lah nak berlaku. Apa dia? Dia tak mau lepas gantung tak bertali apa ni. Sebab dia tak tahu. Dia sebab sayang lagi. Sayang tu tapi dia merajuk. Laki ni masalah dia kadang-kadang dia suka merajuk. Dia macam nakkan perhatian. Dia merajuk. Macam nak suruh apa? Nak suruh perempuan ni pujuk dia balik, isteri dia pujuk balik. Adalah jenis macam ni. Adalah, biasa juga tu kan. Banyakkan mungkin kita pernah dengar kata perempuan saja yang merajuk kan. Laki pun kadang-kadang dia merajuk tapi dia macam tu. Dia biar dia lah, tinggal gantung tak bertali sebab dia nak suruh bini dia ni minta maaf balik ke dia. Dia merajuk macam tu. Tapi dia sayang. That's why dia gantung tak bertali. Cuma benda ni jarang berlaku. Yang paling banyak sekali sebab ego. Yang tu paling banyak sekali lah. Alright. Jadi Puan Ida Mikael harap bertenang, relax dan itulah jawapan dia. Okay. Ni Kak Kiah pun ada bantu saya dah. Yang banyak gantung tak bertali ni yang poligami. Ada bini baru lupa yang lama. Pun mungkin juga. Ada juga keadaan macam tu. Ini dahsyat ni. Puan Wati punya soalan. Tuan, kalau suami saya takkan tinggal, kalau suami saya takkan tinggalkan saya, cuma ada dia bagi tahu saya, boleh nak suruh aku lepas, mu berzina depan aku baru boleh aku lepas. Tu macam mana tu tuan? Jangan duk ikut benda yang mengarut tu. Jangan duk ikut benda yang mengarut tu. Kalau dia nak suruh macam tu, maksudnya dia adalah seorang yang lelaki yang tak bertanggungjawab. Kita fikirlah cara perceraian yang terbaik. Tak perlu pun kita nak berzina depan dia. Dia buat apa? Nak buat rakam video lucah depan kita. Bodoh. Apa punya alasan. Kadang-kadang yang ni pun sebab yang pertama tu saya kata tadi. Ni sebab ego lah. Tak mau lepas cara elok-elok, dah tahu kata dah tak boleh nak pergi. Kadang-kadang rumah tangga ni dah tak boleh nak teruskan. Dia nak suruh bini dia ni buat benda yang tak elok depan dia. Baru dia nak lepas. Untuk apa?
Ego. Itulah ego dah. Okey, mana soalan? Okey, Puan Master Mizi. Cantik belakang gambar Puan Master Mizi ni. Kat mana ni ya? Switzerland ke? Awak dapatlah pergi Switzerland one day. Tak tahulah. Tapi yang rasa macam kalau gambar cantik macam ni dekat Eropah selalunya je. Okey, Tuan. Kalau Islam nak jaga dan adil terhadap wanita, kenapa undang-undang syariah kita tidak adil terhadap wanita? Kenapa undang-undang Islam kita seakan sebaliknya dari apa yang diguide oleh Islam? Laki mudah nak cerai semudah lafaz mulut, tapi wife bertahun-tahun turun naik mahkamah. Okey. Puan Master Mizi, ya, saya faham kadang-kadang memang ada persoalan macam ni. Dia akan mempertikaikan tentang keadilan. Tapi buat semualah saya faham. Ramai siapa lah suka naik turun mahkamah kalian bertahun-tahun lamanya semua tu kan. Jadi sebenarnya Puan Master Mizi dan semua yang lain-lain lah kan. Memang ada orang yang bertanya, especially lah kan kalau bab-bab macam ni, isu yang bab berkaitan dengan pusaka selalu macam dia akan bertikaikan kenapa lelaki dapat lebih, kenapa perempuan dapat sikit dan sebagainya, kenapa lafaz cerai tu hanya ada pada suami, kenapa tak ada pada perempuan, kan mudah macam tu. Betul. Kita kena fikir satu perkara lah, Islam ni turun, dia ada sebab dia. Setiap dalil yang Allah bagi ni ada sebab dia. Kenapa Islam dah ditetapkan suami ni ada kuasa cerai. Tapi Islam juga tak zalim sampai tahap kita nak teruskan juga mahkamah nak macam perkahwinan kita ni nak diteruskan macam tu saja sedangkan kita terpaksa tanggung. Kita terpaksa nak turun mahkamah hanya untuk nak dapat pembaharan perkahwinan. Cuma satu sahaja. Apa yang Allah Subhanahu Taala telah janjikan kepada wanita ni yang terbaiknya apa dia? Wanita ni kalaulah dia adalah seorang yang baik, yang mana dia kalau mungkinlah kalau contoh dia tak ada suami pun, dia seorang Islam yang memang ikut arahan Allah, solat tak tinggal, semayang, semua wanita yang elok semua ni kan, tak ada masalah apa. Dia Allah kata apa? Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga. Dia diberi pilihan untuk nak buat masuk pintu mana pun masuk dalam syurga. Tapi Allah tak bagi pun kepada lelaki. Bahkan dalam Islam kita percaya orang lelaki adalah orang yang paling malang akhirat nanti. Paling malang. Sebab apa? Sebab kalau dalam isu pusaka dia dapat lebih tapi dia tak menjaga dia punya amanah dia. Dia tak tanggung dia punya keturunan dia ada duit yang daripada warisan tapi dia tidak memberi kepada anak saudara dia dengan cara yang betul. Dia tak mau jadi wali, dia lari hilang, dia nak ambil duit saja. Itu dalam pusaka, dia adalah orang yang paling malang sekali ke akhirat nanti. Of course dia adalah orang yang gagal untuk menunaikan amanah dia. Sama juga macam suami. Walaupun Allah SWT letakkan kuasa talak tu kepada suami, tapi kalau dia menzalimi isteri dia, of course dia takkan dia takkan selamatlah. Dia selamat di dunia pun mungkin, selamat di akhirat itu pasti. Sebab apa? Sebab kalau kita teruk, kita dok naik turun mahkamah tu banyak kali sebab kita nak membuktikan sesuatu kesalahan suami kita, sebab kita nak berpisah. Okey. Benda tu kalau sebab di ego dan dendam, insya-Allah dia tak akan selamat ke akhiratnya. Dan saya percaya jugalah ada sebab juga kenapa Allah letakkan lafaz talak tu dekat suami bukan kepada isteri. Sebabnya kalaulah contohlah kan, Nabi memang betul pun lah. Kalaulah lafaz talak tu dekat isteri, berapa kali sehari dia akan sebut kalau bergaduh. Anda bisa dengar lah kan. Sebab benda ni saya nak cerita macam mana pun tak tahu, sebab benda ni kan Allah memang dah letakkan garisan. Samalah macam contoh Allah kata wanita kena menutup aurat sampai takat mana. Benda tu macam kita pun tak tahu dari segi
Dari segi apa arahan kenapa suruh buat macam tu hanya Allah saja yang tahu, betul tak? Tapi hikmah dia tu ada, hikmah dia tu kenapa kita perlu tutup aurat, sebab aurat tu adalah mahkota kita. Kalau orang lelaki nampak, dia akan nampak macam naikkan nafsu dia. Begitulah. Kadang-kadang kita nak mempertikaikan kenapa Allah suruh buat macam tu pun tak guna juga. Sebab Allah SWT ni dah letakkan sesuatu ni betul pada tempat dia. Kalau kita sebagai orang Islam dan sebagai orang yang beriman kepada dalil-dalil Quran ni, kita akan percaya mesti ada sebab yang tertentu. Kalaulah kita rasa macam specialitinya, keistimewaannya suami ni ada kuasa lafaz cerai tu menyebabkan dia menggantungkan kita tak bertali ni, jadi dia menganiaya kita, mesti ada sebab nanti ni Allah nak hukum dia kat akhirat nanti. Saya selalu kata macam tu sebab banyak orang dia ada lafaz cerai tapi dia tak mengaku, dia bersumpah palsu. Tu biasa dengar kan di mahkamah tolak sebab dia tak mau mengaku. Dia tak mau mengaku kata ni, dia sanggup pilih untuk bersumpah. Takkanlah isteri nak buat pengesahan lafaz cerai kalau dia tak dengar. Kan? Jadi, tapi orang ni pilih untuk, dia kata dia tak, dia kata dia tak, saya tak apa, saya tak sedar lah, saya tak ingat lah apa-apa tu. Jadi mahkamah terima lafaz dia, lafaz sumpah palsu tersebut. Mungkin dia terlepas kat dunia ni, tapi kat akhirat, begitulah keadaan lelaki. Kebanyakan lelaki tak akan selamat kat akhirat. Dia paling orang yang sukar untuk masuk ke dalam syurga disebabkan dia tidak menunaikan amanah dia dengan baik. Kalau laki ni tak berkahwin, amanah dia dengan ibu dia macam mana? Kalau dah berkahwin pula, amanah dia dengan ibu dia, dengan anak-anak dia, isteri dia macam mana? Kalau isteri ni tak bercerai pun kan, kalau lah contoh dia buat macam tu, dia buat ikut suka hati dia, tak mau apa, tapi suami dia pun tak mau lepas dengan cara yang elok, masih ada lagi ikatan. Saya kata apa tadi? Dosa tu, isteri tu ditanggung oleh suami dia. That's why itu yang kepercayaan Islam yang paling adil sekali. Kalau dekat dalam agama lain, mungkin tak ada macam tu. Dia mungkin terlepas macam tu saja kan. Tapi itulah Islam nak jaga. Kita kena percaya kat hukum kat mahkamah ni, mahkamah dunia ni memang sukar. Sukar kadang-kadang kita nak mencapai keadilan. That's why kita kena ada persediaan. Apa persediaan yang penting untuk kita nak memudahkan kita punya proses tersebut. Tapi wife bertahun-tahun turun naik mahkamah. Betul. Banyak orang naik turun mahkamah banyak kali tu. Betul. Ada orang dia cepat. Ada orang mungkin dia rasa macam, kata mahkamah naik banyak kali. Tapi aku sat je. Banyak orang dia ada isu macam-macam. Macam saya punya kes, dia wanita tu, dia tiap kali menangis. Tapi nak buat macam mana kadang-kadang sebab pihak lawan ada, kemudian kadang-kadang mahkamah tangguh sebab hakim ada urusan, macam-macam. Ada orang dia cepat, dia very smooth dia punya perjalanan dia dekat mahkamah. Jadi kita semua jangan anggap kita semua sama. Cuma apa yang kita kena buat adalah yakin dengan proses dan yakin dengan Allah SWT akan berpihak kepada orang-orang yang benar. Itu sahaja. Okay? Kalau kita ada di pihak yang benar, kita ada persediaan yang terbaik, kita ada peguam yang terbaik, insya-Allah tak ada masalah. Okay? Saya doakan yang terbaik untuk Puan Mas Tarmizi. Saya suka Puan Mas Tarmizi untuk follow saya. Okay? Alright, dah pukul 9:11 dah. So saya minta maaf lah kan. Ini adalah saya cuba nak ni lah sikit. Lastnya, Puan Nur Azimah Azmi. Selamat malam Tuan Fahmi. Selamat malam. Minta pencerahan macam kes saya ni, suami pukul dalam keadaan saya mengandung, ya Allah, dan saya sempat buat report balik untuk pakai kes cerai dan saya juga dah buat laporan perubatan. Tapi kejadian tu berlaku di Kelantan. Okay, so sekiranya saya nak filekan di Pulau Pinang, boleh ke? Saya balik kampung masa awal PKP hari tu. Suami lepas dah pukul, dia dah tak balik rumah, terus balik rumah mak dia. Macam mana tuan? Sekiranya dia dah tak nak turun, ajalan Datuk saya buat cerai. Boleh. Tak ada masalah. Laporan polis kat mana pun tak ada masalah. Laporan perubatan dekat mana, hospital mana pun tak ada masalah. Okay. Boleh buat. Asalkan benda tu memang benda yang betul. Cuma saya selalu bagi tahu, laporan polis kita tu jangan tulis kat bawah sekali tu. Selalu ada masalah macam ni. Iaitu laporan polis ayat yang terakhir tu anda tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Please, tolonglah, tolong banyak kali saya bagi tahu. Okey.
bila kita buat laporan polis, pesanlah kepada orang-orang lain. Kalau kita buat laporan polis, jangan ada perkataan dekat bawah tu untuk rujukan mahkamah syariah. Kita buat laporan polis ni tujuan untuk mendapat perlindungan. Kalau kita kena pukul, kita dah terletak di bawah akta keganasan rumah tangga. Okay? Dan mesti kena ada tindakan daripada pihak polis. Sama ada polis tu nak tangkap terus ke, ataupun polis tu nak siasat ke, terpulang. Cuma jangan bubuh untuk rujukan mahkamah syariah. Sebab apa? Bila kita main kat mahkamah, anda tunjuk kata laporan polis kata apa? Untuk rujukan mahkamah syariah. So, ada tak tindakan pada pihak polis? Tak ada. Bila tak ada tindakan dari pihak polis, macam mana nak membuktikan kata perbuatan ni benar? Boleh faham? That's why jangan buat macam tu, dan kalau tak jadi macam tu alhamdulillah bagus. Cuma bagus bila ada laporan perubatan. Laporan perubatan tu bagus. Kesian kat puan sampai pukul masa dalam keadaan mengandung. Tu saya kadang-kadang geram. Dia tak faham kot. Tak faham sungguh-sungguh lah kalau dalam keadaan mengandung ni. Kesian lah kalau kena pukul. Boleh filekan di Pulau Pinang. Dan kemudian insya-Allah puan ada merit case yang cukup kuat lah. Okay. Kalau dah kata macam tu, insya-Allah benda ni tak ada masalah. Alright. So saya minta maaf kalau saya ada salah dan silap. Ni dah pada pukul berapa dah. Kalau siapa nak tengok lagi, insya-Allah boleh jumpa esok. Dan sebab itulah saya sengaja bagi tahu kat anda semua. Apa yang paling penting adalah persediaan. Ramai orang dia tak bersedia, dia tak tahu nak buat apa, dan bukti-bukti macam mana dia nak tunjukkan kepada mahkamah. Dan peguam pun suka kalau orang yang ada bukti-bukti yang bagus. Sebab kita dah, kita kata macam ni yang kita mau. Sebab kita ada preparation, kita ada yang terbaik untuk kita nak bantu. That's why saya nak galakkan kepada anda semua yang menonton ni, yang mana yang masih belum dapatkan lagi, anda boleh dapatkan e-book saya yang terbaru iaitu 16 bukti fasah. Boleh juga untuk cerai taklik, tapi saya buat untuk fasah sebab fasah banyak orang faham. Isteri perlu ada sebelum tuntut di mahkamah syariah. 16 bukti fasah untuk isteri yang perlu ada bagi sebelum dia buat tuntutan di mahkamah syariah. Sebabnya bukti-bukti ni yang kita kena tahu. Kadang-kadang orang dia pergi mahkamah, dia kata nak turut main bukti, dia tak tahu apa bukti ke nak kena buat main ni. Pemain saksi apa? Dia pun tak tahu. Jadi that's why saya nak anda semua dapatkan e-book segera ni untuk saya bantu dengan lebih baik. Alright. Dan kalau rasa macam payah dengan nak tekan link tu, ambil handset anda sekarang ni. Kalau anda nak tekan, anda boleh ambil gambar. Boleh tangkap gambar dulu benda ni. Ni nama dia QR code. Banyak orang dah tahu dah benda ni, QR code ni. Anda boleh scan dan insya-Allah anda boleh terus dapatkan e-book tersebut dan akan masuk melalui email anda bila dah siap segala proses pembayaran. Okay, alright. Saya harap benda ni akan menjadi satu ilmu yang terbaik untuk anda, sebab preparation yang terbaik adalah preparation ilmu. Anda berbeza dengan anda dulu dan sekarang adalah disebabkan ilmu yang anda ada. Isteri menjadi lebih kuat bila dia ada ilmu di dada dia. Kan? Barulah kita rasa macam fresh. Aku tahu dah Tuan Fahmi cakap macam ni. Alright. So terima kasih kepada semua yang dah miliki, dan tolong sampaikan juga kepada orang lain yang perlukan kepada maklumat yang saya beletiak malam ni. Mudah-mudahan saya punya penerangan, beletiak saya, ceramah saya malam ni adalah satu perkara yang terbaik dapat saya sampaikan. Saya betul-betul nak bantu anda bagi faham, bagi ilmu, supaya seorang isteri, seorang wanita, dia lebih kuat daripada semasa ke semasa. Kuat ni maksudnya bukan nak suruh nak pergi rimbo suami dia, bukan nak pergi suruh tendang siapa-siapa. Yang tu kuat lain. Kuat ni maksudnya pegangan dia. Apa yang dia ada dalam diri dia, dia boleh tahu apa benda yang aku nak kena buat. So, inilah undang-undang keluarga Islam yang anda perlu tahu, dan saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap kekurangan. InsyaAllah esok pagi kita jumpa lagi. Alright. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.